bunyi angin. Bunyi angin lah. Bunyi angin lah. Kuat bunyi angin lah. Kipas. Senyap dah. Okey, so kita tengok contoh soalan test lah. Lebih kurang lah, saya akan buat lebih kurang lah. So nanti saya akan bagi yang saya contoh ni dalam group, so supaya you boleh study. Okey, ni soalan yang you boleh jawab lah, you Google sebab you bukannya offline face to face kan, so kita just kalau subjek kita apa ni, dah berapa persen ni pun kita online je. Okay. So contoh soalan ni soalan yang biasa sebab subjek ni sebenarnya kalau awak tengok saya tak rasa subjek ni ada di universiti lain. Subjek ni ada satu subjek ni ada di universiti di UiTM. Tajuk yang sama diajar oleh Profesor Ismail Muslim, kawan saya lah. Tapi subjek ni di offer pada undergraduate. Dia design subjek ni cuma konten dia lain sikit lah. Saya pernah tengok konten dia. Di bawah subjek power di bawah power system lah. Power system tapi power electric. AI ni dia apply dekat optimization sama. Cuma dia tidak ada final. Dia project je. Project ni saya rasa saya pernah minta Ismail ni kawan saya lah. Ni. Saya rasa dia saja yang ada tajuk ni. Saya rasa part lain tak ada. Part lain ada buah. Ni tahun 4 core subject. Core lagi. Bachelor, undergraduate. Oh, dia pakai tak ada test rasa. Dia ada project. Okey, dia guna ANN for system application. Sama lebih kurang kita punya. And then dia belajar EA lah. So sebenarnya subjek ni bukan saya yang develop panas pula. Subjek ni bukan saya yang develop. Subjek ni Dr. Nurul Hasmah yang develop. Dan Prof Ismail ni dia punya supervisor dulu. Tapi oleh kerana course master ni dibuat weekend, Dr. Nurul Hasmah memang tak nak ambil lah. Okay, so that's why dia bagi kat saya. So that's why kalau tengok konten ni sama, ANN dan juga EA. Cuma EA ni dia pakai evolutionary programming saya. Ada test. Assignment project, assignment quiz 30, project 40. Ya. Lebih kurang sama cerita, toolbox. Cuma ni oleh sebab dia undergrad, dia details lah. Okay, prediction, quiz. And then dia belajar EP, dia belajar evolutionary programming. Sebab saya tak pernah guna EP ni, tu saya malas. Saya buat GA dengan DE. Itu je lah. So perhatikan itu je lah. Ini dia punya contoh UiTM ni. Okay, so that's why tidak ada reference yang agak ni lah. Contoh-contoh soalan. Cuma di UTM ada subjek nama AI saja. Sebab saya belajar di UTM dulu. AI tu lah. So saya banyak adopt daripada UTM punya soalan lah. Sebab saya belajar 2 kali kat UTM tu. Satu masa undergrad, tajuk tu AI saja, arwah Prof Mazuki Khalid.
And then master pun buat sekali dengan dia. So itulah. So so that's why subjek ni dia yang penting sekali dia sebenarnya you kena faham konsep power system yang kita nak solve tu, problem dia apa. Kita guna AI untuk solve problem tu lah. Okay, so yang contoh yang ni contoh yang lepas kita discuss supaya you boleh nampak soalan dia punya turutan lebih kurang. Yang membezakan dia bentuk neuron ni je lah. Okay, boleh? So kalau tengok sini macam biasa, ni contoh soalan saya lepas. Kita ada 3 input, kita ada 1 output, sebahagian lah, dia kata sebahagian daripada part of short term load forecasting, kita ambil semua lah. Okay, yang mana tanda ni ialah linear. S1 ni, ni kita panggil sigmoid lah. So sigmoid. Okay. So macam biasa seperti yang dalam kelas kita sebelum ni, setiap connection antara neuron ni, input layer 1, layer I, ni hidden, layer J, ni output layer K. So antaranya ada weight kita panggil. So kita bagi nama contoh nama I dengan J ni WJI lah. So dia refer to weight WJI antara layer J dengan I. Dan antara K dengan J kita panggil WKJ. So tengok sini dia bagi initialization dia value 0.5, maknanya weight WJI 0.5. WKJ 0.1. Maksudnya kat sini you kena darab apa saja yang output daripada neuron ni dia darab dengan 0.5. And then yang ini ialah bentuk summation, dia tambah semua sekali. And then output dia ialah yang keluar dari sini impact daripada activation function. Contoh S1 ni activation function dia ialah sigmoid. So dia punya input X ni daripada summation ni lah. Okay, and then output daripada sini bila nak masuk ke input pada layer K ni kita kena darab dengan 0.1 sebab this is dia punya weight. So dalam PNS sebenarnya kita nak initialize, kita nak optimizekan kita punya weight lah. Dan weight ni sebenarnya dia value yang berguna pada waktu tertentu saja. Maksudnya bila dia dah optimize value weight ni, bila you ambil value weight ni, you apply dekat model lain tak boleh lah, dia akan jadi lain lah. So dia kena initialize balik, reinitialize. Bila problem lain, you kena buat lain semula. That's why you punya assignment itu depend on you punya model lah, input output. That's why dalam assignment awak, you kena design punya input output. Input output. Sebab kita just assume neuron ni sebagai black box lah dalam you punya assignment. Tapi dalam test dan juga exam, kita kena tahu dalam dia macam mana lah. And then dia kata learning rate 0.5. So yang ni ialah kita punya learning rate. And then kita ignore momentum rate dan bias. Sebab biasanya dalam bila you belajar pasal prediction ataupun classification ataupun machine learning, dia sebenarnya kita punya input ni, kita punya output Y ni dia sebenarnya bergantung pada weight darab dengan X tambah dengan bias. Okay, kita ada bias dan juga kita ada momentum. Momentum rate. Biasanya kalau you tengok, kalau contoh soalan-soalan sebelum ni dia ada bias. Contoh ni soalan final kan? Tak ada. Ada beberapa contoh soalan yang ada bahan ni, contoh soalan tahun 2019-2020 ni. Ada bias, ada theta ni ni macam bias lah ataupun dia ada additional tambahan yang kita boleh control. So depend pada kita punya neuron. So ni kita boleh tengok nantilah. Tengok satu. Okay, so kat sini apa yang perlu kita tengok, dia nak, and then dia bagi tahu juga biasanya kalau you biasa main dengan neural network ni, kita punya input kita panggil net lah. Contoh dekat net J ni, input daripada selepas didarab, ni kita punya layer I kan, input kan. So dia oleh kerana dia ialah linear, X1 ni keluar balik X1.
Tapi kat sini dia kena darat dengan neuron, dia punya weight. Bila darat dengan weight, output dia kat sini ialah you punya, sebelum masuk ke layer J ni, dia kita panggil net J. So net J ni dia ialah summation daripada yang you darab input dengan weight. Okay. And then net K ni ialah kita punya input terhadap input layer K. Output OK lah. So yang ni output OJ. So soalan dia, yang ini, ni agak mudah lah. So soalan dia calculate the output OK untuk this condition. Yang mana you ada input 0, 1, 1. Okay, masuk je lah 0, 1, 1. So bila you masuk 0, 1, 1, you darabkan 0.5, sini kosong juga. Yang ini 1 darab 0.5 dapat 0.5. Yang ni 0.5. So daripada sini you boleh dapat you punya net J. Net J ialah 0 tambah 0.5 tambah 0.5. So you dapat 1. So kira output untuk OJ. OJ ialah kita pakai activation function dia ialah sigmoid. 1 bagi 1 tambah E kan. So 1 bagi 1 tambah E kuasa negatif net J lah. Sebab X kita ialah input ni kan. So ni dan net J. So you kira lah. Sama dengan 1 bagi 1 tambah E kuasa negatif 1. So kira berapa dapat? Ada kalkulator kan? Sekejap Prof. Satu tambah saya buat kalkulator ni pakai set ni nampak yang ni tak jumpa lah. Shift ni kuasa negatif 1 0.731. okay. 1 bagi answer 0.731 bro. Okay, betul. Jawapan dia ialah 0.731 kan. Ni apa untuk OJ. Kemudian kita darabkan dengan WKJ sini. Kita panggil dia net K. So dia ialah 0.731 darab dengan 0.1. Weight dia 0.1. Kita dapat 0.0731. Oleh kerana you punya output ni linear, maka OK kita sama dengan net K iaitu 0.0731. Okay, ni value dia. Okay, ini soalan yang mudah. Kemudian kita nak buat backpropagation lah. Ini soalan biasa keluar dalam exam. So suppose the backpropagation algorithm is used to adapt the weight of the neural network. Kita nak cari dia punya WKJ ni, data ni. So soalan dia, so derive lah. So derive the adaptation. Sebab kalau you pakai you punya, bila you buat assignment, kita tak nak ambil tahu pun ni. Sebab kita pakai model tu kan. You pakai je dalam neural network tu punya toolbox. You kena base apa, for the sake of the examination. Jadi kita kena tahu apa yang berlaku dalam tu lah. Sebenarnya memang agak susah untuk dikira sebab dia very kalau complex system tu, dia memerlukan a very high computational computer lah. That's why sebelum ni, saya ingat lagi masa saya buat PhD, saya kata sebelum ni, saya punya input ada banyak. Yang ni saya pakai bila, macam biasalah katalah you ada 100 input and then output awak ada multiple output. Contoh saya ada output dalam 7 hari ke gitu kan, contoh 7. Input 100, output 7. And then saya punya header tu saya nak design guna try and error. So biasa kita guna rule of thumb 2n plus 1. So 100 kali 2, 200, 201 saya punya hidden layer. Bila kita run the training, masa zaman saya buat 2008 tu pun dah kompleks lah, sampai memory, sampai idea of the day saya punya, bila run tu sampai satu hari tu hujung-hujung tu dia jadi memory problem lah, stress lah. Okay, dia memang menggunakan very large memory ya. Tapi sekarang ni saya rasa tak ada masalah, laptop yang kecil pun dah okey dah sekarang. Okay, so kita nak tengok apa yang berlaku. Dia minta kita cari kita punya WKJ ni lah.
in terms of derive the adaptation of weight. So kita nak cari adaptation weight ni. Ni semester lepas ni saya rasa yang ni betul, yang ni diorang salah. Tapi tak apa, sebab diorang tak faham soalan. Okay. So sekarang ni kita nak cari WKJ ni yang kita perlu guna. Kita perlu guna kita perlu guna apa? Kita perlu guna change rule apa ni? Berantai tu apa? Chain rule lah, chain rule. Okay. Ni SAM1 dulu satu kena buka yang depan. Tak apalah, kita cuba buat sama-sama lah. So daripada base ini kita tahu kita punya apa yang kita nak sebenarnya ialah WKJ ni. Dia punya formation yang ini kita boleh buat dia dalam bentuk so daripada sini kita tahu kita punya error. Okay. Yang ini sebenarnya kita boleh bentukkan dia dalam bentuk DE over dV over DOK lah. DOK darab dengan DOK respect to OK WKJ kan. Sebab OK kita akan reflect to kita punya WKJ. So DOK darab dengan DWKJ. So yang ni kalau you cancel akan dapat balik DE over DWKJ kan. So daripada sini sebenarnya kita boleh guna chain rule DE over DOK. So maknanya daripada equation ni kita kena buat partial derivation. Partial derivation daripada E equals to half TK minus OK square ni. So kita bezakan DE over DOK. So bezakan yang ni dua akan turun akan dapat satu lah. So you akan dapat TK minus OK. Dua menjadi satu, and then you bezakan dalam, you akan dapat negatif satu. So dapat ini negatif TK minus OK. DE over DOK. And then OK ni with respect to WKJ, kalau soalan sebelum ni saya suruh student derive lah. Tapi tak apalah, so yang ini soalan ni sebab saya nak minta dia short. Apa ni nak pendekkan soalan, kamu sikit, so saya tak minta you all derive lah. Maknanya input ke apa ni, daripada input ke output ni dia you buat general equations with respect to yang dia bagi tahu ni lah. Okay, OI, OJ, net K yang kita guna reflex tu. So sekarang ni yang tinggal DOK with respect to WKJ punya ni kan. So kita tengok kita punya output. Output kita ni sebenarnya kita boleh buat dia sebagai OK. Dia sebenarnya oleh kerana dia ialah apa ni linear, so dia ialah sama dengan net K kan. Betul tak? Sekarang ni tak sampai lagi ke WKJ kan. So yang ni maknanya daripada DOK WKJ ni kita kena extend lagi, sebab daripada net K ni lah akan ada ni OK sama dengan net K, sebab dia ialah linear, maknanya input sama dengan output. So sekarang kita nak cari kita punya net K. Net K kita ialah WKJ darab dengan OJ. WKJ darab dengan OJ. Okay, daripada sini kita boleh buat kita bezakan DOK bagi D net K, dia akan dapat satu kan. Macam ni Y sama dengan X, so D X dapat satu lah. Betul tak? So yang ini D net K DWKJ dia ialah kita bezakan net K terhadap WKJ, yang tinggal jawapan ialah OJ. Betul tak? So ini sebenarnya dia ialah kita punya chain rule tadi lah. Yang kita nak DOK WKJ. Yang kita nak ialah
Yang kita nak DOK with respect to DWKJ. Yang kita ada DOK, D net K, D net K, D. So dia sebenarnya kita boleh buat chain rule lagi sekali. Dia ialah DOK with respect to D net K darab D net K bagi DWKJ. Kan? So bila yang ni kalau di cancel yang ni, dia akan dapat DOK WKJ. So dia ialah, kita ambil je value dia. So DOK D net K satu lah. Satu lah. Darab dengan D net K DWKJ OJ. So dia satu darab dengan OJ. So ni value dia. So output dia, keseluruhan dia ialah delta WKJ yang ni. Maka delta WKJ kita ialah minus ni ialah kita punya learning rate darab dengan DE over DWKJ ni. So DE over DWKJ ni ialah DE yang ni, DOK kan, yang ini ya. So dia ialah negatif DK minus OK. And then kita punya DOK DWKJ ni, DOK DWKJ ni inilah satu darab OJ. So dia darab OJ. Boleh? So negatif akan dapat positif. So akhirnya dia dapat efficient apa ni, dia punya learning rate DK minus OK darab dengan OJ. So ini jawapan dia. Ini ialah kita punya jawapan untuk delta WKJ. Boleh tak? Boleh faham tak? Kita pakai chain rule, apa ni? Berantai, kaedah berantai. Boleh faham tak kelas? Kalau perasan tengah adamkan bro. Lebih kurang sama macam sebelum ni video. Okey, saya ulang sekali lagi ya. So yang ini memang direct, soalan ni calculate OK. So daripada input 011 ni kita just darab je dengan kita punya weight. Buat daripada input ke output lah. Tapi bila kita nak kira adaptation weight delta WKJ ni, kita guna this equation. Dan ini kita guna chain rule. Maknanya daripada DE over DWKJ ni kita boleh pecahkan dia kepada DE over DOK darab DOK bagi WKJ. Sebab bila kalau you buat chain rule ni kita boleh cancel. You belajar dekat calculus tak saya. So dia akan jadi DE balik WKJ kan. So yang ini kita ambil daripada equation error ni. Bezakan DE over DOK, you dapat negatif TK minus OK. Kenapa negatif TK? Sebab dua ni you bezakan dia sama macam you ada ni ialah Y sama dengan setengah X kuasa 2 lah. So dy dx dia akan dapat 2 ni turun dia akan jadi X kan. Tapi dia kalau dalam belajar dalam calculus partial derivation you belajar yang dalam tu pun you kena, sebab dia dalam this is the overall equation and then ada dalam lagi kan. So you bezakan yang luar, you bezakan sekali lagi yang dalam, bezakan E terhadap OK, maknanya dapat negatif 1 lah. So that's why dapat negatif TK minus OK. So once you dapat yang ini ialah reflect kepada DE over DOK. Tapi untuk DOK dan WKJ ni kita tengok balik gambar kita. DOK dengan WKJ ni dia neuron ni dia linear. So maknanya OK sama dengan net K. Kan? Net K ni masuk. Dia tak sama macam yang ini. Boleh je sebenarnya kalau saya nak buat soalan cari adaptation terhadap WJI. WJI ni panjang lah sampai sini. Tapi saya biasa buat sampai WKJ je lah. Okay, so and then oleh kerana kita nak sampai WKJ, kita kena cari juga kita punya equation general terhadap net K. Net K sama dengan WKJ darab dengan OJ. OJ ni kita punya output terhadap J. So that's why bila kita buat D net K with respect to DWKJ, kita bezakan yang ni, dia akan dapat OJ lah. So ini juga kita apply dalam kita punya chain rule lah. Okay, so chain rule kita DOK over DWKJ ni kita boleh pecahkan dia jadi DOK with respect to D net K darab D net K bagi DWKJ. So ini kalau you cancel kan, dia akan dapat balik jawapan DOK DWKJ. So that's why dapat yang DOK D net K ni. OK net K you bezakan, dia dapat 1. Okay, D net K you beza DWKJ dapat OJ. So
So that's why dapat DOK, DWKJ kita ialah OJ. Then masuk dalam equation general ni, di mana kita ada minus ni ialah kita punya learning rate minus TK tolak OK ni kita punya DE over DOK, and then DOK with respect to DWKJ kita ialah OJ untuk tadi ya. So that's why kita dapat bila negatif darab dapat positif lah. Kita dapat TK minus OK darab dengan OJ. So ni untuk jawapan nombor 2. Okay. Yang ini nombor 3 ni saya lepas semua salah. Semua orang tak faham soalan. So yang ini macam mana nak buat? So sebenarnya you pakai sahaja you punya output. Based on assumption given, calculate next value of weight. So weight lama kita, dekat between layer KJ ni, weight WKJ kita yang lama ialah 0.1. Ingat tak? Kita kira tadi. Ni. Sekarang ni bila dah kita update guna back propagation, dia akan ada perubahan. Data ni maksudnya perubahan kan. Kalau you belajar dulu dia ada perubahan. Kalau kita buat log flow ke apa ke, kita akan boleh cari kita punya error lah maksudnya. So kita kena cari data WKJ ni guna yang equation yang ni lah. Diberi WKJ, data WKJ, yang ni dah diberi. Kita punya learning rate kita ialah 0.5. So masukkan saja. So learning rate kita 0.5. Kemudian kita punya TK 0.6667. Kan? TK kita punya target 0.6667. Tolak OK. OK ni yang kita kira tadi. Ni, OK ni. 0.0731. 0.0731 darabkan dengan kita punya OJ. OJ kita ialah 0.731. 0.731. So kira, cuba kira. 0.667 0.6667 tolak dengan kita punya output kita pada masa tu 0.0731, and then kita darabkan dengan kita punya OJ 0.731 darabkan dengan 0.5. So output kita 217 kan? Dapat 217. Okay. So next value kita maknanya value WKJ kita yang baru. So dia kata next value kan. So WKJ yang baru ataupun satu ataupun new. So WKJ new dia ialah yang lama 0.1 tambahkan dengan 0.217. So value WKJ yang baru ialah 0.317. Tambah 0.1 Prof lah. Tambah 0.1 ni value lama lah. Value lama kita kan. Okay. So that's why you punya data ni, data WKJ ni dia boleh positif, dia boleh negatif. Kalau dia value yang output kita ni lagi besar daripada value target kita, TK ni target, OK ni kita punya output. So dia akan jadi negatif lah. So that's why you punya weight akan jadi negatif. Faham tak? So sebenarnya dalam ANN yang you belajar, yang you buat projek itu, ataupun you design you punya load forecasting itu, sebenarnya bila you run ANN tu, dia nak cari weight ni punya optimize. So depend on you punya modul lah, depend on you punya model neural network awak. Okay. So bila dah optimize tu, so dia panggil masa tu kalau you belajar you run tu dia akan ada training dan testing kan. Training biasanya dia akan cari yang the optimized value of weight. So bila itu weight tu takkan berubah. Berapa epoch, katalah 6 epoch, 7 epoch, and then you save and then you bagi value baru. That's why kalau dalam ANN punya project you tak boleh, sebab saya pernah tengok banyak konsep ni fundamental ni, tapi dalam even in research pun ada orang buat mistake lagi. Contoh dia ada 100 data. Dia guna 100 data ni untuk training
Kemudian sebahagian daripada data ni dia guna untuk testing. Salah lah, memang akan dapat accuracy akan jadi tinggi lah. Sebab benda yang you bagi ni dia dah training dah. That's why biasanya kalau saya akan bagikan data 100 data ni 70% untuk training, 30% untuk testing. Biasa yang ni the best lah, 70-30. Kalau you tak dapat result yang okey lagi, you boleh buat 80-20. The worst you boleh buat, you boleh pergi 90-10 lah. Maknanya 90 test training system, training the data, 10% ni testing. Ni kalau tak dapat result okey juga ni tak tahu sebab you dah belajar banyak dah ni. Ada juga kadang-kadang bila you buat macam sampai 90-10 ni, you nampak result okey, tapi bila you dapat data, real data, you test, dia tak dapat belajar pun. Result jauh, cloud result. Itu kita panggil overfitting. Term dia ialah overfitting. Maksud dia ialah dia tak belajar pun sebenarnya. Model tu tak belajar pun. Dia tidak optimize pun. Sebab dia terlebih belajar. Data tu terlebih sangat, tapi bila sebenarnya data tu data yang real punya, dia akan jadi problem. So itu adalah challenge dalam machine learning lah. Machine learning ni macam yang saya kata sebelum ni lah, macam kita punya weather forecasting, sebab kita buat load forecasting. Load forecasting ni sebenarnya dia reflects to the weather forecasting juga sebenarnya. Sebab kita punya load forecast ni dia depend pada kita punya weather kan. Makin panas, makin guna tenaga banyak, guna aircon banyak, so makin banyak. So that's why that get interrelated lah. Itu yang saya boleh kaitkan dengan kita punya projek ataupun kita punya assignment. Okay, boleh lah. So soalan ANN macam ni lah. Ini soalan ANN. And then kalau kita tengok contoh soalan macam mana ni? Nak tengok ANN dulu ke nak tengok contoh test final ataupun kita tengok ANN test, ANN final and then go optimization test, optimization final. Soalan test dulu lah Prof. Test dulu, okay. Kalau test dulu kita tengok question 2 GA. Yang ini okay. So generative algorithm you use to solve economic dispatch for 3 thermal. So ni standard lah. So you tak payah tengok nota saya. Nota saya yang saya guna untuk guna lambda tu semua tu tak pakai. Tu undergrad punya belajar. So yang sebenarnya bila kita buat ni kita just dibuat pakai trial and error je lah. Okay, so tapi setiap ni dia ada dia punya input output apa ni, you punya P ni kita panggil, this ialah, yang ini ialah inequality constraint, maknanya you punya output yang you kira ataupun yang dibuat yang dapat oleh GA tu mesti operated between 10 ke 250 untuk P1, 15 150 P2 and then 10 ke 150 P3. P3 silap. So basically ni kita panggil inequality constraint lah. So dalam optimization biasa kita kena tahu equality dan inequality constraint. Oleh kerana ini soalan saya dia agak lain sikit daripada jenis assignment lah. Sebab yang saya kena buat dia dependent kan. So bila saya terpaksa buat dependent, yang P1 ni saya jadikan dia sebagai slack bus lah. So maknanya P1 ni dia punya result must be apa ni, dapat daripada bila you kira dua value ni. Okay, so real power loss dependent pada P2 dan P3 yang mana tak berapa betul lah. Sebenarnya dia depend pada P1 juga. Jadi tak apalah. Sebab kalau you tengok, kalau economic dispatch punya equation dia ada, kita panggil equality constraint ni kita pakai penalty function biasanya. Jadi tak apa. So tu juga untuk purpose of examination saya buat soalan macam ni lah. So sekarang ni kalau you tengok sini load demand 300, P1 is treated slack generator and then suppose 2 chromosome selected for mating, and after encoded the representation of P2 and P3 of the one chromosome is yang ni ya. Ni P2 ni P3. Okay. Ni P2, ni P3. Ni kita punya encoding dalam bentuk binary. Okay. So apa yang perlu kita buat? Kita kena decode yang ni ya. So sekarang ni kalau you tengok kita punya P2 dengan P3,
kita kena decode 1101 ni. 1101 ni ialah kita punya value yang terhasil salah satu bila kita buat GA. So 1101 ni dalam binary kita tukar pada desimal berapa? 0, 1, 2, 3, ni 8, 8 sampai 4, 12, 12 sampai 13. Dia ialah 15 kan? 15 patutnya kalau 4 bit dalam desimal dia maksimum dia 0 hingga 15, betul tak? Kalau 3 bit dia hingga 0 hingga 7 kan, sebab 203, ni 204. Okay. So dia value dia 13. 13 ni kita kena per dengan maksimum dia ialah 15. Darabkan dengan offset antara dua ni. Okay, offset dia 150 tolak 15. Kemudian kita kena tambah minimum lah. Minimum dia ialah 15. So ni cara dia. Cari P2. Value dia ialah 13. Bagi maksimum dia ialah 15. Darab dia punya offset 150 tolak 15. Tambah dengan minimum dia 15. Berapa dapat? Cuba kira. Prof, tadi kenapa kena tambah 15 tadi? 15 ni minimum. Oh, yang belakang sekali tu. Okey. Ya. 15. Bukannya nilai yang binary 15 Bukan. Okay, 15 ni minimum dia. 15 Dia megawatt tadi maksimum lah. tolak minimum tambah minimum. Megawatt Ni max tolak minimum. Ini maknanya offset tambah minimum. Ni dia punya portion lah. Portion dia 13 bagi 15. Contoh kalau dia ialah 0, 0, 0, 0, maknanya value dia kosong kan? Kosong bagi 15 kosong. Kosong darab dengan offset ni kosong tambah 15. Maknanya value minimum dia 15. Betul tak? 15. Betul. Kalau kita tengok maksimum pula 1111 dia 15. 15 bagi 15 1. Darab dengan offset ni berapa ni dapat? 135 ke? Kan? 150. Tambah 15 akan dapat 150 maksimum. Faham tak? 150. Betul. Macam mana? Yelah, Okay, dia sebenarnya common sense je ni. Dia based on binary tu. Daripada binary ni nak senang kita tukar dia dalam bentuk desimal. Okey, 1101 ni dalam desimal ialah 13. 13 kita bagikan dengan 15 daripada 15 binary ni, maknanya daripada 15 punya maksimum sebab 1111 dia ialah 15, betul tak? Betul. Macam mana dapat 150 tu? 150 ni dia punya maksimum. Daripada 15 ke 50. 150 tolak 15. Offset dia apa kan? Beza. Range dia. Range dia. Tambahkan minimum. Contoh saya tunjuk Kalau kita punya value ni 0, 0, 0, 0, dia kosong kan? Dia mesti dapat 15. So 0 bagi 15, kosong. Darabkan dengan offset, kosong, tambah 15. So akan dapat 15. Kalau 1111, maknanya dia akan dapat maksimum 150. Maka dia adalah 15. 15 bagi 15, 1. 1 darab dengan 85. 85 campur 15 akan dapat 150. 85, 135. Betul tak? 150 tolak 15 ialah 135 kan? So offset dia 135 tambah 15. So kalau case yang ini 1101 ni dia ialah dalam binary dalam desimal ialah 13. So dia 13 bagi dengan 15, ni dia punya portion lah. Darabkan dengan offset 135 tambahkan dengan minimum 15. So dia dah 132 megawatt. Betul tak? Kita buat P3 pula. Dia beza kat situ je kan, Prof? Ya. Beza P3, dekat P2, P3 tu kan? P3 sekarang ni berapa ni? 0110 ni berapa? 6. 0, 1, 2, 4, 6 kan? Desimal dia ialah 6. Bagi dengan maksimum dia 15. 15 ni sebab kita punya 4 bit. 4 bit ialah 15. Kalau soalan saya buat, katalah saya buat 8 bit. Macam mana? Ada apa kita tengok je lah. So ni 6 bagi 15. Portion untuk value yang dia dapat ni darabkan dengan offset. Offset dia dah lain lah.
Bukan yang P2, kita tengok kat P3 lah. Offset dia 150 tolak 10. 140. Tambah minimum dia 10. 10, ya. So dia dapat 6 bagi 15 darab 140 bagi 15 tambah 10. 66. So dia ialah 66. 66. Okay. So kita guna equation equality constraint. Okay, sekarang ni kita dah dapat dua value ni, 132 dengan 66. Nak cari P1. Soalan ni cari P1. Yang mana kita tahu P1 tambah P2 tambah P3 sama dengan, dia mesti sama dengan sebab dia ialah equality constraint. Sama dengan demand tambah loss. Demand dah diberi 300. Loss tak diberi. Loss diberi dalam bentuk equation yang mana you perlu value P2 dan juga P3. Okay. So PD dah dapat dah 300 tambah loss. Loss sekarang ialah P loss lah ataupun loss sama dengan 0.0001 P2. Value P2 kita 132 square, jangan lupa, tambah 0.0001 P3 kita 66 square. Cuba kira loss kita berapa. Pro. Yep. Yang pilot ni yang 0.01 tambah 0.03 ni dia tentukan besok apa ke memang fix benda tu. Dia bukan, dia sebenarnya kalau realitinya dia kena pakai load flow. Dia kena pakai load flow dapat value loss ni. Tapi bila you buat projek tu dia ada bagi dia punya, kita panggil V-loss coefficient. Dia ada coefficient ni. Coefficient dah. Kalau macam soalan ni kalau soalan diberi kita guna je lah. Diberi yang ni pakai je lah untuk tujuan peperiksaan ni sebenarnya. Kalau ada realitinya you kena kira load flow lah. Okay. Jangan silap lah, 0.003 untuk P3 ni 0.01. Cuba kira berapa dapat? 3.0492. Berapa? 3.0492. 3.0493 megawatt. Okay, so nak cari P1. P-loss je yang nak kira dia ni. P-loss. Okay. Nak kira P1. P1 sama dengan 300 tambah dengan 3.0493. Tolak lah P1, P2 dengan P3. P2 kita 132 tolak 66. Kita akan dapat P1 berapa? Berapa dapat? Sekejap lah. Satu 105.05. 105 Point 049 megawatt. Okay, next kita tengoklah dia dalam range dia ataupun tak. Bila guna GA sepatutnya tidak ada masalah. So ni 132, so dia antara dua ni kan, tak ada masalah. So ni 66 antara dua ni. And then 105 pun antara you punya minimum dan maksimum. So tak ada masalah. So soalan seterusnya, calculate the cost. Yang ni kena calculate cost lah. Cost kena pakai yang ni. Ni, you tambah semua sekali. 200 tambah 7, ni P1 you dapat tadi, ni P1 tadi, masuk je value. Ni P2, P3. So dapatlah cost dia RM per megawatt hour. F tadi apa? F stand for apa tadi? Yep. F tadi apa? F ni cost lah. Okay, yang atas. Okay, atas. Okay. Okay, masukkan value P1, P2, P3 ni dapat cost. Cost adalah RM per megawatt hour. Dia nak F. Just direct je lah, Prof kan? Campur direct je kan? Ya. Kira dia senang je tapi nak faham je tu.
Dia katalah saya tukar soalan. Boleh tak kalau Ah. saya tukar soalan? Kalau saya tukar soalan, sekarang ni saya dah bagi jawapan. Okey, tak apalah, kita tengok Prof, nanti Prof, lah. Prof tukar yang tu je lah, yang binary tu je lah. 1102 atau 10102. Dia soalan trik lah. Tukar yang tu je lah. Kalau Ya, saya binary bagi tu. soalan jawapan ni, and then Yang saya ni pun baru suruh nak you faham decode, pula. macam mana? Macam mana? Sekarang ni kan saya bagi dalam binary, Ah, you cari value dalam megawatt ni kan? Megawatt tu. So sekarang ni kalau saya bagi soalan dia sekarang ialah katalah bila dia buat GA dia dapat P1 katalah dia dapat 200, P2 120, P3 70. lepas tu cari Soalan apa? dia ialah decode soalan ni dalam bentuk binary. Oh, reverse lah, reverse balik lah. Reverse lah, boleh tak? Balik tapi nak tahu min max tu. Min max memang maintain. Min max. Min max memang maintain. Faham. Min max memang Ah, maintain. masa Prof kita reverse balik lah. Maknanya you kena cari binary ni. Contoh. Tapi kadang-kadang sebab biasanya saya buat tu, saya dah buat dulu. Saya tahu value tu akan jadi binary. Sebab binary ni dia punya Logik dia yang logik lah. dia ada constraint je binary ni. Sebab dia ada value tu dia tak boleh decode. Faham tak? Contoh 200 ni pun saya tak sure boleh decode atau tak. Boleh Cuba kita Prof. buat. Tapi janganlah sampai 8 binary, 3 ke 4 bit okey lah. Contoh kalau saya buat ni 200 ni decode dalam berapa? 5 binary. Value kita ialah 000000 antara 11111 ni. Contoh Prof, P2 berapa? 120. You nak decode, you nak encode kan ke bentuk binary. Macam mana nak buat? Kalau tak ingat tu nak decode dah sekejap. Kalau Kosong kita sekejap. decode tadi, okey saya ulang balik. Kalau kita decode tadi, kita decode daripada binary ke decimal. Kemudian kita dah guna yang value ni, you akan dapat value ni kan. Ni ialah value megawatt kita dalam decimal. Sekarang ni kalau kita ada value dalam decimal, sebab dalam GA you kena buat encoding. Macam mana you nak encode dia dalam bentuk binary? Dia kat calculator scientific boleh encode ni. Contoh 132 ni kalau kita encode memang boleh dapat lah. You akan dapat 1101 sebab dia dapat 13. Contoh kalau yang ini, sekejap saya cuba buat dulu lah. Kalau kita kira-kira reverse kan, kita dapat perpuluhan. Macam mana? Itulah saya kata. Itu masalah dia. Biasanya saya akan buat dulu memastikan jawapan tu tidak ada perpuluhan. Tak ada perpuluhan. Okay. Ya. Sebab tu saya kata itu adalah kelemahan binary system ni lah. Okey. Sebab kalau tengok soalan tahun lepas, saya buat kita tengok soalan final kot. Ni soalan final ni. Soalan final ni. P1 dah bagi. Okey, soalan final ni saya suruh decode dalam bentuk floating numbers. So tak ada masalah. Sebab floating numbers 0 ke 1. Okey, cuba kita buat soalan ni dulu sebelum kita tengok soalan atas ni. Yang mana Prof? Cuba tengok soalan ni. Decode. Soalan Okey. ni tadi. Soalan final ni. Final dah. Okey, dia guna, kita belajar kan, kita guna binary dan juga floating. So yang ini saya guna floating. Okey, ada 6 generator. Ini actual result ni. Ini actual result daripada paper saya ambil. Okay, GA is used to solve economic problem. Guna 6 generator. Ini 30 bus ni system, ada 6 generator. The output is given here. So soalan pertama, calculate the transmission loss. Okay, cuba kira. Boleh dapat tak? Cari loss. Loss sekejap You kena ingat, kita punya equality constraint. Summation of PGI must be equal demand tambah loss. So sekarang ni cari loss. PGI tolak P demand lah. So demand berapa? Demand apa? Tak khabar pun. Demand dia bagi kat sini. Oh, 1263. So daripada sini you dapat loss lah.
Kena slow-slow nak tengok hadam kan. Okay. Question ni depan ni P apa? Tak tahu. Ya. Dengan P demand campur losses. Equity Loss lah. constraint. Ni PGI. PGI ni summation of this all generation. PGI. Maknanya P1 tambah P2 tambah P3, P4, P5, P6 ni mesti sama dengan demand tambah loss. Ni equality constraint. So sekarang ni nak cari loss. Ya. Sekejap kira sekejap. Dah tengah kira. Itu total kan. 450 campur 170 campur. $20 megawatt. 20? Ya, 20. 20 dah. 20. So dapat soalan ni dapat lah. Okay, soalan yang kedua. Each generation is encoded using floating numbers. Cari. Setiap satu ni cari dia punya value dia. Dalam bukan. Yang ni dalam floating numbers. Floating numbers. Floating number maksud apa? Decimal. Floating numbers lah. Antara 0 ke 1. Tak payah convert lah. Kena convert lah. Dia kena convert. Okay, jap. Dia ialah macam tadi lah. Macam tadi. Sekarang ni ialah kalau binary, value binary, ingat tadi soalan tadi binary. Soalan admin tu. Dia ialah 13 kan. Contoh yang ni 1101 dia 13. Bagi dengan maksimum dia berapa? 15 bit dia. Darab dengan offset tambah dengan minimum. Sama je konsep dia. So yang ini dia punya value ialah X bagi dengan maksimum dia. Maksimum 1 kan. 0 dengan 1, 1 lah. Betul tak? Darabkan dengan offset dia 500 tolak 50, 450. Tambah dengan minimum 50. Jawapan dia ialah 450. Faham tak? Ini kita punya encoded value. Bila kita nak decode, kena guna konsep yang sama. So dia ialah X yang kita nak cari. Bagi dengan 1 sebab 1 ni maksimum. 0 ke 1 kan, 1 lah. So darab 450 tolak tambah 50. 450 ini dia punya offset. 50 dia punya minimum. Jawapan dia sama dengan 450. Maka X kita ialah 450 tolak 50 bagi 450. Alright. Awak takkan dapat jawapan dia lebih daripada 1. Kalau dapat lebih dari 1 salah lah. Jawapan dia dalam bentuk perpuluhan. Sebab dia binary, floating numbers. Berapa? 450 tolak 50, 400. 400 bagi 450. 0.889. Ya, 0.889. Ini ialah kita punya G1 dalam representation floating numbers. Kena buat semua lah. Soalan sebab semua akar ni. Kita buat untuk 170, buat 265. Ini sebab kita guna floating number. Ya? Dia sama ke dia punya tu? Dia punya mains dengan max tu? Kena refer pada setiap generator lah. Okay. Ni P1 kan. So ni antara so untuk P2 lain lah pula. Faham tak? So P2 pula ni katalah ni X2 dengan X2. Bagi dengan 1 samalah sebab dia maksimum 1. Darabkan dengan dia punya offset dia lain. Ni dah jadi 170 tambah 80. Jawapan dia 170. So cari X dulu. Dia dah 170 tolak 80 bagi 170. Dapatlah value dia. Ini kalau kita guna
floating numbers. Kalau binary, konsep dia sama, cuba jangan silap lah. Okay, let's say kita suruh daripada sini kita buat bentuk binary lah. Saya tak suruh dia jadi gelap. Sebab jawapan dia kalau kita buat 4 bit binary, okay, let's say kita nak ungkapkan value ni dalam 4 bit. Boleh tak boleh? Tak sure. Kita check boleh. Kalau ada nombor perpuluhan dia tak boleh buat lah. 450 tak boleh kot. Saya rasa 454. Katalah jawapan dia ialah 454. Kita nak tukar dia dalam bentuk binary. So dalam 4 bit. Kita pakai 4 bit. Maknanya kita punya minimum 0000. Ni ialah 50. 1111. Ni ialah 500. Okay, so dia ialah ni maksimum ni 15 kan, 2 kuasa 15. Sebab 2 kuasa 4 tolak 1. Betul tak? Dari segi ni ialah 111 ni 15 kan? Maksimum dia. So sama macam tadi, kita nak cari kita punya representation dalam bentuk binary. Tak sudah jadi ke tak? Kita cuba dulu. Sekarang ni kita punya X ni dalam bentuk kita cuba buat 450 dulu lah. Tengok boleh tak? Ada yang boleh, ada yang tak boleh lah. Jadi saya kata tadi, bila soalan final atau soalan exam tu saya dah kira dulu supaya boleh jadi. Bila nak buat representation tu. Itu adalah kelemahan binary lah. Katalah kita ambil yang 450 ni, output kita 450. Kita punya minimum 50. Offset 450. Okay, so kita punya X ni yang kita nak cari bagi 15. 15 sebab kita nak buat 4 bit. So kita punya X ialah 450 tolak 50 400 darab 15 bahagi 450. Tak boleh, dia 13.33. So katalah saya nak buat dia 12, dia ialah 44 darab 44 tolak 50 darab 15 bahagi 450. Berapa lah tengok. Katalah saya nak buat ni ialah 11 kan? Kita dah 11 bahagi 15 darab 450 tambah 50. 380. Let's say value dia ialah 380. Katalah ni sebab ni contoh. Value P1. Value P1 380. So soalan saya ialah encodekan dia punya output P1. So guna equation yang sama, X bahagi dengan 15. 15 ni sebab kita nak pakai 4 bit. Okay. Katalah saya nak pakai 8 bit. Jadi lain lah. Offset tu tak sama, minimum tu tak sama. So kita punya X ialah 380 tolak 50 darab dengan 15 bahagi dengan 450. So jawapan dia 11. Maka X saya ialah dalam bentuk binary ialah 8 10 11 kan, 11. Ni 203 8 8 9 10 11 ni. So ni ialah jawapan saya dalam bentuk binary. Faham tak? Ni kalau saya nak guna 4 bit. Katalah saya nak guna 5 bit. Kalau 5 bit, yang ini dah bukan 15. Yang ini akan jadi berapa? 205 kan? Tak, sebab kita ada 5 bit. 11111. Maksimum ni berapa? 2, 3, 4, 5. 32. Berapa? Kalau 2 kuasa, kalau 5 bit. Kalau 4 bit, 204. Kan?
2 darab 2 darab 2. 31 kan? So 31 lah kan? 32 kan? 31. So dia ialah jadi X. Tak tahu boleh ke tak. Saya tak sure dia boleh ke tak 380 ni. Maknanya lain lah depan dia. Faham tak? So depend pada bit dan juga depend pada jawapan ni. Itu ada antara kelemahan kalau kita pakai binary. Okay? Boleh? So yang ni 15 sebab 204 tolak 1. Sebab kita pakai 4 bit. Kalau pakai 5 bit, kalau pakai 8 bit lagi banyak lah. Offset tetap sama, minimum tetap sama. So kalau ini ialah cara kita encode daripada output kita 380. Berapakah value dia dalam binary dengan condition dia ialah kita ada minimum dan maksimum yang ini. Dan juga kita pakai 4 bit. So bila you buat yang ni, you dapat X awak 11. 11, maka value dia adalah 1011. Okay, ini antara kalau you pakai binary. Kalau pakai floating numbers, tak ada masalah sebab kita punya floating value kita boleh bentuk floating numbers 0 hingga 1. Yang penting tak lebih daripada 1 dan tak kurang daripada 0. Maknanya bukan value tu bukan negative value. Okay. Boleh faham tak? Ni kita punya, ni contoh soalan final tahun lepas lah. Nak bagi tahu soalan final tahun ni you kena encode ke binary lah. Okay. Yang lain ni you boleh google lah, application. Ni contoh soalan final tahun lepas. And then soalan 3 ni pun you boleh goreng lah. Okay, and then soalan 3B ni sebenarnya apa? Dia memang menggoreng ni sebenarnya, tapi disuruh tunjuk step nak buat DG. Nak solve DE guna, nak solve DG guna DE. Discuss how the DE is used to solve DG. So jawapan dia, you boleh buat dalam bentuk equation ataupun you boleh buat dalam bentuk flowchart. Biasa student dia blur yang ni. Final berapa soalan? Final 3 soalan. Ni test next week. Test 2 soalan. Test 2. Soalan 1 macam ni. Soalan 2. Soalan 1 macam ni. Soalan 2 macam ni. Kalau final soalan 1 dengan soalan 2 sama, cuma ada tambahan soalan 3. Soalan 3 DG je. Test soalan 1 dengan 2 sama macam final soalan 1 2 sama dengan test Prof. Ya, lebih kurang. Bentuk je lain lah. Cuma tambah soalan 3 lah. Ya. Dah siap kan soalan test kan doktor? Siap dah. Susah tu. Okay, so kalau soalan final yang soalan 3 ni biasa kadang student tak jawab. Jawapan dia senang je. Setakat ni saya tak nak bagi soalan jawapan lain. Soalan sama je. Bentuk memang nampak lain tapi jawapan dia skema jawapan sama. Mana? Ni kot. Jangan terbuka sendiri ni. Doktor ada final answer question 1B. Ni selepas ni. Yang ni doktor. Boleh tak kita orang nak yang ni? Kita discuss ni sekejap lagi lah. Oh, okey. Yang ini saya tak ingat lah. Ikut. Biasa saya pakai ini jawapan dia. Tadi kira kan 0.88 yang kedua 3 4 5 6. Dan mutation ni juga lah. Soalan 3 dia ni lah. Step nak buat DE. Generate, random, initialization, evaluation, run load flow, start DE, define mutation scheme, define donor vector, evaluate new solution, store. So dia jawapan dia. Okay, let's take a look at contoh soalan yang ni lah. And then kita boleh start work. So you boleh tadi. So ni contoh soalan. Discuss load forecasting, yang ni boleh goreng. Okay, yang ini selepas soalan tak apa student dalam 4 orang. Saya rasa seorang je dapat betul ke 2 orang je betul. Dia nampak susah tapi senang. Okay, so consider multi-layer spectron model in figure 1.
for short term look forecasting problem, neuron first hidden layer, dia ada dua hidden layer, yang ini dengan yang ini. And then the output hidden layer, the input neuron first hidden layer and this output neuron. Consider multi-layer perceptron. Okay, so you ada dua hidden, yang ni satu, yang ni dua. Ni hidden. Yang pertama, ni yang kedua. Ni input, ni I lah, ni I. Ni J1, ni J2, ni K. Okay, the input neuron first hidden layer, yang ini. And the output neuron, yang ini guna linear. So maknanya yang ini linear. While second hidden layer guna sigmoid. So yang ini guna sigmoid. Okay, dua-dua ni sigmoid. Okay, soalan dia pertama sekali, compute the output neuron 1 in terms of weights and input. Okay, depan lah senang. Depan lagi. Okay, kita buat output satu lah. First hidden layer linear, second hidden layer sigmoid, output layer linear. So neuron 1 yang ni, output dia ialah O1, maka dia ialah W1 darab dengan X sebab input kita X. Okay. Soalan dia minta compute output neuron 1 in terms of weight and input X. Compute neuron 4 in terms of weight and output. Sebenarnya you kena buat semua. Sebab yang ni sebab dia interconnected kan. So that's why saya buat semua. So output neuron 1 O1 W11X. Ni lah. W11 darab dengan X, dia dapat input neuron 1 dan dia sebenarnya sama sebab dia linear, dia output dia sama lah. So O1 sama dengan W11 darab X. O2 pun sama, W12 darab dengan X. Okay. Output untuk O3, sebab O3 kita dia ialah sigmoid. Maka output dia ialah 1 bagi 1 tambah E kuasa U berapa X, boleh buat apa bentuk pun tak kisah. Yang mana ini ialah W231 darab dengan O1 sebab dia kena darab dengan output ni. Tambah yang ni kan, bawah ni kan, W32 darab dengan O2. So ni lah. So output layer 4 pun sama, O4 1 bagi 1 tambah E kuasa negatif X, where you punya X ialah W24 ini, W241 darab dengan O1 tambah W242 darab dengan O2. So ni dapat untuk you punya value O4. Okay. So soalan seterusnya. So dia nak yang ni nombor 2 kan. Maksudnya soalan nombor 2 nak yang O4, soalan 1 untuk O1. Tapi saya bagi jawapan dua-dua lah. Kemudian kira output neuron. Write the expression for output yang ni. So output neuron dia ialah ni output kita. Dia ialah W34 darab dengan O3 tambah W34 darab O4. So W3 ni W33 darab O3, W34 darab O4. W33 darab O3 tambah W34 darab O4. Yang mana masuk balik O3 kita ni 1 bagi 1 E kuasa negatif X tambah W34 1 bagi 1 E kuasa negatif X, where summation
W231 W11X tambah W242 W12X. So you gantikan balik je value pada atas ni. Jawapan sama sini pun boleh juga. So, itu saja je guna. Jawapan untuk nombor 3. Kemudian form the general expression of derivation of W you punya output with respect to weight and the second hidden layer W3 ni ya. So jawapan dia ni kita punya output kita W33O3 tambah W34O4. Kita buat partial derivation kita punya output with respect to W ni. You do the partial derivation kita punya output ni with respect to W3I ni kan. So W3I ni kita bezakan tinggal O3 dengan O4 je lah. Betul tak? So O3 tambah O4. Yang mana kita punya O3 oleh kerana ni satu, ni untuk O3, ni untuk O4. Masuk balik value O3 dengan O4 dia tadi. Kalau dia masuk balik, ni kita punya input. So you akan nampak macam ni lah depan dia, panjang. Tapi tak perlu simplify lah. Okay. Itu saja. Boleh? Prof, nak minta boleh tak Prof ni? Okay, nanti saya bagi yang ni. Bagi apa? Nak faham balik, nak adang balik. Okay, ni W3 adang balik. Simple je, dia guna partial derivation je. Nampak macam kompleks ni. Okay, ni saya lepas punya soalan. Okay, macam saya kata sebelum ni, complexity punya soalan tu akan jadi kompleks kalau kita punya figure kompleks ataupun kita punya activation function kita kompleks. Okay, SEM ni insyaAllah tak kompleks kot. Okay, ada soalan? Dengan kompleks semua. Okay, last lah kita jumpa soalan ni. Soalan ni tahun semester 2 tahun lepas. Doktor, semua soalan-soalan ni ada doktor upload dalam kalam tak? Tak ada. Prof, nak apa boleh Prof? You boleh tengok balik video ni lah. Tu kejamnya. Ada yang bela sikit. So kopi soalan ni tak ada. So kita cuba tengok soalan ni. Kat library UNP tak ada? Tak ada. Soalan ni memang eksklusif saya. Private and confidential ni. Yang ni tak keluar lah. Tak keluar yang susah lah. So saya confident kalau you faham gini, yang ini pun kompleks juga. Kalau you faham soalan yang ini, yang tadi ni, insyaAllah you boleh buat. Soalan saya tak kompleks, tak sekompleks ini. Saya dah malas nak buat soalan kompleks. Itu macam saya kata tadi, sebab bila soalan ni, subjek ni di offer setiap semester, dia punya momentum tu jadi alamak. Bila dia selang satu semester, so semangat tu lain. So semangat nak bagi soalan susah tu lagi tinggi. Oh, ni setiap semester ada sejak buka Tak. Masa mula-mula buka tak ada. Lepas tu yang kat SEM kedua tu ada. Lepas tu tak ada. Lepas tu ada. Tu yang dia jadi drain. So yang ni saya akan upload. So hopefully you boleh study. Yang ini dan juga contoh jawapan ni. Jawapan ni saya rasa betul lah kot. Ni jawapan ni saya lepas. Kalau ada tersilap tu you boleh mention lah balik. Saya rasa tak ada. Ni masukkan balik je ni. Ni WO3O1 ni. O1 ni yang atas tadi. Ni mana O1? Ni. So masuk balik semua sekali. Sebab soalan dia minta you masuk dalam bentuk general form. Okay. So masukkan je lah. Okay, so ada soalan? So saya akan upload, saya bagi kat group yang ni.
Soalan lepas, ni soalan test lepas. Dan yang ni tak jarut. Ni panjang ni nak discuss ni. Saya pun macam menyesal bagi soalan ni. Tak masuk kan? Tak masuk lah ni. Okay. So saya bagi dua lah. Okay. Test yang ni. Final dengan ni dengan jawapan ni. Jawapan yang okay? Boleh? Agak masuk je. Boleh. Okay? Boleh tak tu? Sejak senang ni. Saya sebenarnya target sejam ni. So final lebih kurang sama, insyaAllah patut boleh buat. Final you all bila? Tahu tak? Tak tahu. Final another 2 weeks. Tapi jadual tak keluar lagi, jadual test. Jadual final. Okay lah, tak apalah. Mungkin dengar-dengar macam dia nak tangguh PDPR ni, saya tak suruh ni. Sebab sekarang ni dah PKP satu Malaysia. Dia jadi serabut lah. Sekarang saya kontan PKPD. So tak tahu mana lagi severe. PKPD ke PKP satu Malaysia? Masalahnya Prof, PKPD yang ni lagi longgar loose daripada PKPD yang ni lagi longgar daripada PKP satu Malaysia tu. Nama macam diperketatkan kan. Tu jadi saya pun jadi confused lah ikut lah mana-mana. Tapi sekarang ni jadi PKP dah override dah PKPD sekarang ni. Yelah. Tapi tengok tadi dekat berita orang nak keluar KL ramai. Jam. Hari ni 9,000 Prof hari ni. Macam mana boleh bila umum total lockdown semua nak keluar, nak pergi mana? Ada zon hijau dah. Nak lari dah. Tak nak terperangkap. Saya pun tak tahu. Ni dengar-dengar nak pergi shopping tadi pagi penuh orang. Dekat apa ni, dekat TMG, dekat apa Pasar Samad. Saya ingat Panic buying. Padahal benda tu buka je. Ya, masa PKP boleh pergi je. Boleh pergi je, pergi seorang je lah nak setakat nak beli tu. Okay, all the best. So, test next week boleh? Hari apa? Sabtu boleh. Kalau tengok jadual you all, next week hari Sabtu petang tu ialah OSHA. Dah tak ada kan? OSHA dah habis kan? Boleh? Start pukul 2 sampai pukul 5. Test. Boleh. Pagi lah, West tu tak ada. Penat pagi? Okey je. Tak ikutlah. Saya okey je. Ikut semua siapa? Okey, vote. Nantilah kita WhatsApp. Okey, nanti WhatsApp. You sekarang dulu. Okey, saya upload dulu takut lupa. Ni post salah rumah tu. So saya upload selepas ni lah. Jangan tersem ni pula. Saya baru satu kan, okey. Tersem ni. Ni soalan ni. Jawapan tadi final. Ni test. Saya rasa ni kalau buka ni yang dah contoh-contoh lah. So boleh juga boleh tengok lah. Ni yang ni kot. Okay. Ni saya rasa. Test 1, 21. Test 1, 21. Okay. Test dengan final. Okay, saya rasa tu saja. See you next week lah test. Nanti you decide lah pagi petang. Okay. Okay, Prof. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Jadi baik. Terima kasih, Prof. Okay. Nanti saya bagi videonya. Selamat Raya, Prof. Mak saya batin.